Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin Pagi 23 Mac bersama saya Merakim Lokman. Tajuk utama pagi ini. 12 jemaah tabligh tempatan pulang dari Sulawesi, Indonesia melalui perairan Tawau, Sabah. Operasi mencari dua lelaki tertimbus di kaki Gunung Jerai disambung pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi mencari dua lelaki yang tertimbus di kaki Gunung Jerai, Kedah semalam disambung semula jam 8 pagi tadi selepas ditangguhkan jam 12 tengah malam tadi. Proses pencarian akan dibantu jentera pengorek. Polis memaklumkan kedua-dua individu berkenaan dipercayai sedang mencari emas. Ketua Polis Daerah Kuala Muda Asisten Komisioner Azli Abu Shah berkata dua mangsa dikenali sebagai Mat Nur Syari 68 dan Roslan Saidin 52 dikatakan melakukan kegiatan mencari kononnya harta karun di kawasan berkenaan sejak 10 tahun lalu. Mangsa dikatakan mempercayai terdapat emas bernilai berbilion ringgit di kawasan Gunung Jerai. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah, Penguasa Kanan Bomba 1 Muhammadul Ihsan Muhammad Zain berkata, operasi mencari berdepan kesukaran kerana kedalaman kawasan runtuhan lebih 12 meter dan mangsa dianggarkan tertimbus pada kedudukan antara 1.5 hingga 3 meter. Baik, untuk itu kita nak membawa perhatian anda ke lokasi kejadian bersama rakan wartawan Kumaran Rajamani. Kumaran, apa perkembangan operasi mencari dan menyelamat mangsa setakat ini? Ready. Ya, terima kasih Amirul. Ketika ini saya sedang berada di lokasi di mana kejadian tanah runtuh itu berlaku dan di belakang saya kalau anda dapat perhatikan, kerja-kerja membuka jalan sedang dijalankan dengan menggunakan dua jentolak yang dibawa pagi tadi dan operasi telah dimulakan jam 8 pagi tadi. Dan dua orang mangsa yang telah tertimbus itu dikenal pasti sebagai warga tempatan, lelaki berusia 52 dan 68 tahun dan kerja-kerja pembersihan ini dijangka akan mengambil masa untuk membolehkan kedua-dua mangsa yang tertimbus itu dikenal pasti. Dan untuk mengulas lebih lanjut tentang pergerakan usaha mencari dan mengeluarkan mangsa itu adalah sekarang bersama saya adalah Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah, Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Sayani Saidun. Terima kasih Puan kerana bersama dengan Buletin pagi hari ini. Puan, mungkin Puan boleh ulas sedikit tentang pergerakan usaha mencari mangsa yang digerakkan hari ini. Okey, terima kasih. Selamat pagi. Pagi ini kita menyambung kita punya operasi bagi mencari mangsa kejadian tanah runtuh ni ya. Yang mana kita menerima panggilan berkenaan dengan kejadian tanah runtuh di kaki Gunung Jerai ini. Semalam kita terima panggilan dari lebih kurang pukul 6.27 minit petang dan kita gerakkan respon daripada Balai Bomba Gua Cepedak. Dan kita telah membuat kerja-kerja size up dan kita dapati bahawa daripada saksi yang melaporkan bahawa ada dua orang mangsa, dua orang lelaki rakyat tempatan terperangkap dalam kejadian tanah runtuh ni ya. Jadi kita telah membuat usaha-usaha awal bagi menjalankan kerja-kerja pencarian ya semalam. Tetapi memandangkan kerana hari pun semalam semakin gelap dan usaha pencarian tersebut kita teruskan sehingga ke jam 12 malam tengah malam semalam. Tetapi saya terpaksa menghentikan usaha pencarian tersebut kerana faktor keselamatan kita punya anggota dan juga kerana struktur tanah yang kurang stabil semalam. Jadi pagi ini kita menyambung usaha pencarian pada pagi ini. Kalau kita lihat di persedaran ini adalah kerja-kerja membuka jalan menggunakan dua eskavator ya. Dan kita dibantu oleh seramai 20 orang anggota daripada Balai Bomba Gua Cepedak dan kita juga dibantu oleh 12 orang anggota daripada unit storm kita dan juga dibantu oleh pasukan K9 ya, yang mana K9 kita ada telah sampai pun tengah malam semalam
dan pagi ini mereka membantu lebih kurang ada 8 orang anggota daripada pasukan K9 yang membantu kita bagi mengenal pasti di mana kedudukan mangsa yang kita jangka lokasi dia dijangka perangkap, dan kita dah pun kenal pasti di mana dijangkakan mangsa itu terperangkap. Cuma pada masa sekarang ni kita melakukan kerja-kerja membuka jalan bagi memudahkan kerja-kerja pengorikan kawasan di mana mangsa terperangkap dapat dijalankan. So, Puan, saya nak tahu berapa lama mungkin tempoh yang diambil dan apakah ada kesukaran dari untuk pihak bomba untuk membuat usaha mengeluarkan mangsa ni? Kalau kita tengok pada cuaca hari ini, yang kita nampak baiklah ya, kita rasa untuk kerja-kerja membuka jalan ni kita ambil dalam lebih kurang dalam satu jam lagi, 1 hingga 2 jam lagi kita ambil. Kemudian kita akan memulakan kerja untuk mencari gali di mana tempat di mana mangsa dijangkakan terperangkap tu, dan saya rasa lah kita akan mengambil dalam sekurang-kurangnya dalam 3-4 jam lagi untuk usaha-usaha pencarian itu berjalan dengan berjayanya lah ya. Okay. Terima kasih banyak-banyak Puan. Dan teruskan bersama dengan TV3 untuk mendapatkan maklumat terperinci dan terkini tentang usaha mencari mangsa ini. Kembali ke Sri Pentas bersama Amirul. Terima kasih Kumaran dengan laporan itu tadi. Seterusnya, jenazah mangsa COVID-19 ke-10 selamat dikebumikan di Sungai Dua, Pulau Pinang malam tadi. Mangsa seorang lelaki berumur 74 tahun merupakan pesakit kes 259 dari kluster tabligh Masjid Sri Petaling. Jenazah dibawa dari Hospital Pulau Pinang ke Tanah Perkuburan Islam Permatang Tok Jaya, Sungai Dua pada jam 8.35 malam. Urusan pengebumian disempurnakan pasukan perubatan dari Hospital Pulau Pinang kira-kira jam 9 malam. Pihak polis mengawal kawasan sekitar dan menutup jalan agar tiada orang awam mendekati tanah perkuburan atas faktor keselamatan. Mangsa dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang 13 Mac dan diberikan bantuan alat pernafasan sebelum meninggal dunia pada jam 4.05 petang semalam. Allahyarham adalah mangsa pertama meninggal dunia akibat COVID-19 di Pulau Pinang. Terdahulu di Alostar Kedah, jenazah Doktor Perubatan Kementerian Kesihatan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Alu Merah selepas solat Zuhur. Allahyarham adalah kes ke-890 berumur 48 tahun yang meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tengku Fauziah di Kanga, Perlis. Mangsa dipercayai mempunyai sejarah perjalanan ke Turki dan dimasukkan ke hospital berkenaan 17 Mac lalu selepas mengalami simptom jangkitan pernafasan akut teruk SARI sebelum disahkan positif pada 18 Mac lalu dan diberikan bantuan alat pernafasan sejak 19 Mac berikutan keadaan kesihatan yang merosot. Sekumpulan 12 jemaah tabligh tempatan yang baru pulang menyertai program Ijtimak Dunia Zon Asia 2020 di Sulawesi, Indonesia diiring pasukan keselamatan negara ketika cuba memasuki perairan Tawau, Sabah. Mereka yang menaiki sebuah bot diiringi pasukan Polis Marin Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Angkatan Tugas Bersama ATB-2. Menurut sumber, kumpulan itu sepatutnya menyertai himpunan Ijtimak di Sulawesi yang dijadual berlangsung 19 hingga 22 Mac. Namun, himpunan dibatalkan kerajaan Indonesia mengambil kira peningkatan jumlah kes COVID-19 di Asia Tenggara. Pihak berkuasa menerima maklumat pergerakan kumpulan berkenaan menerusi perairan Tawau sebelum pasukan keselamatan digerakkan ke kawasan laut Sungai Pancang untuk mengiringi dan mengawal perjalanan bot yang membawa jemaah terbabit. Mereka kemudiannya diiringi memasuki pusat kuarantin kastam dan imigresen di Terminal Feri Tawau sebelum diserahkan kepada Majlis Keselamatan Negara untuk tindakan lanjut. Difahamkan, kumpulan berkenaan kini ditempatkan di Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau bagi tujuan kuarantin dan pemantauan. Kementerian Kesihatan KKM mampu menjalankan 16,000 ujian saringan COVID-19 setiap hari mulai April ini. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, KKM ketika ini mempunyai 23 makmal termasuk 5 makmal swasta yang menjalankan saringan itu. Kita jangkakan minggu depan kita akan meningkat kepada 7,000 ujian sehari. Dan pada bulan April, masuk bulan April, kita jangkakan kita dapat melaksanakan 16,000 ujian sehari. Jadi kalau kita ada kemampuan melaksanakan ujian, jadi kita akan mengesan dan uji
uji untuk mengesan, dan once confirm baru kita asingkan dan kita beri rawatan. Setakat ini, sebanyak 3,500 ujian dijalankan setiap hari dan dijangka meningkat kepada 7,000 ujian sehari pada minggu depan. KKM juga sedang mengenal pasti beberapa makmal lain termasuk makmal universiti yang berkeupayaan untuk menjalankan ujian diagnostik mengesan virus COVID-19. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan juga akan memanggil semula pesara pakar perubatan dan jururawat pencen dalam usaha memperkuatkan barisan hadapan. In terms of workers, in terms of human resource, we are trying to redistribute and deploy our medical officers, our staff nurses from other states to, for example, a high turnover or high load of patients of COVID in Sungai Buloh Hospital. That is one. And we also beginning to rehire our retirees, for example, nurses and our specialists and etc. coming back to serve us. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Nur Hisham berkata 460 orang anggota Kementerian Kesihatan menjalani saringan pengesanan virus berkenaan. 270 didapati negatif manakala baki 190 masih menunggu keputusan. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan setiap satu daripada 10 jemaah tabligh yang menyertai perhimpunan di Masjid Seri Petaling dilaporkan positif COVID-19. Yang positif untuk COVID di kalangan jemaah tabligh ialah 743 kes yang dah positif. Saringan yang dilaksanakan ialah 11,000 dan pensampelan test yang kita laksanakan ialah 6,700. Tapi yang positif hanya satu, setiap 10 orang yang kita saring, seorang yang positif. Lembaga Zakat Negeri Kedah meluluskan peruntukan segera RM360,000 bagi membantu Hospital Sultanah Bahiyah yang menjadi pusat rawatan COVID-19. Sumbangan bagi melengkapkan pasukan perubatan dengan 3 unit alat bantuan pernafasan dan menyediakan 50 helai pakaian keselamatan petugas kesihatan. Kita telah berbincang dengan bilik gerakan Hospital Sultanah Bahiyah. Kita akan menyediakan seberapa banyak mampu yang kita boleh untuk kita dapatkan slipper kepada pesakit dan petugas dan beberapa peralatan tambahan bagi tujuan kegunaan pesakit dan petugas di hospital. Dalam waktu yang sama kita memberi komitmen kepada Hospital Sultanah Bahiyah bahawa lembaga zakat akan membantu sedaya mungkin bagi tujuan mengekang wabak penularan wabak COVID-19 ini. Zakat Kedah juga mengagihkan makanan tambahan kesihatan dan ubat-ubatan yang bersesuaian kepada petugas barisan hadapan. Bagi lebih 15,000 penerima bantuan bulanan pula, agihan bulan Mac akan diawalkan. Dalam pada itu, HSB mengalu-alukan sumbangan NGO dan korporat lain. Kita mengalu-alukan sumbangan dari sesiapa pun untuk memberi sumbangan, khasnya mengikut keperluan kami lah. Tidak dapat dinafikan bahawa Kementerian Kesihatan juga memberikan peruntukan untuk membantu kami menghadapi bencana ni, dan jika dengan pertolongan atau pembantuan dari agensi-agensi lain, saya rasa yang mengurangkan lagi lah bebanan yang boleh yang dihadapi oleh hospital. Sumbangan boleh disalurkan menerusi bilik gerakan 24 jam di hospital ini. Pasukan Gerakan Am PGA menambah anggota bertugas di Kompleks Custom, Immigration, Kuarantin dan Keselamatan bagi mengetatkan lagi kawalan sempadan. Tindakan itu susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang ditempatkan di 3 ICQS, iaitu di Pengkalan Kubur di Tumpat, Bukit Bunga, Tanah Merah dan Rantau Panjang, Kelantan. Kawalan PGA di ICQS berbentuk pemeriksaan di pintu masuk dan keluar agar tiada pelanggaran terhadap Perintah Kawalan Pergerakan berlaku serta memastikan pelaksanaan kawalan terbabit berjalan lancar tanpa sebarang permasalahan. Setiap kenderaan yang keluar dan masuk dari 2 negara Malaysia Thailand turut diperiksa bagi mengetahui tujuan perjalanan mereka selain meneliti dokumen perjalanan bagi memastikan tiada pembolosan berlaku.
Ianya perlu bagi mengawal pergerakan orang ramai di sepadan Malaysia Thai, sama ada di ICQS ataupun di pekalan-pekalan haram terdapat di sepanjang kawasan Rantai Panjang, Jurang Perdah dan Pekalan Kubur. Jika berlaku sebarang pelanggaran perintah kawalan pergerakan di ICQS, tindakan diambil sama ada tidak dibenarkan masuk ataupun kesahihannya diperiksa agensi yang bertanggungjawab. Manakala jika terdapat cubaan menyeberangi sempadan mengikut pekalan haram, individu berkaitan akan ditahan sama ada oleh pihak berkuasa Malaysia atau Thailand. Di Melaka, hampir 30% kenderaan menaiki orang awam diarahkan pulang ke rumah masing-masing dalam sekatan jalan raya. Ia selepas tiada alasan munasabah diberikan untuk membolehkan pihak berkuasa membenarkan pergerakan mereka. Kawalan pergerakan dilakukan polis dan ATM di Lebuh Raya Air Keruh Melaka Jasin AMJ Cheng Hai. Peningkatan kenderaan yang kita arahkan balik ni di antara 20 ke 30%. Maknanya penekanan ditingkatkan bermula pada hari ini. Hari kelima kita lebih kepada ketegasan supaya mereka dapat pulang, tidak berada di jalan raya. Kita suruh mereka berada di rumah dan laluan-laluan SJR yang kita pilih ni supaya mereka mudah untuk berpatah balik demi keselamatan semua. Sekatan jalan raya itu dilakukan di lokasi berkenaan berdasarkan kekerapan kenderaan melalui jalan terbabit selain ia adalah laluan utama dari Alor Gajah menuju ke Bandaraya Melaka. Selain itu, 54 anggota polis dan tentera ditempatkan di sekatan jalan raya SJR yang beroperasi 24 jam dan polis turut membuat rondaan ke premis, kedai runcit dan kedai serberneka. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara, pihak berkuasa tempatan di Indonesia menukar kompleks bekas penempatan atlet Sukan Asia 2018 untuk dijadikan hospital sementara. Kompleks yang terletak di Jakarta Utara itu mampu menampung hampir 2,500 orang dan mula beroperasi hari ini. Kevin Budiarto di Indonesia ada laporannya. Walaupun tempoh pembinaannya hanya 4 hari, kerajaan akan pastikan hospital itu menepati standar protokol kesihatan menangani coronavirus. Fasiliti yang tersedia termasuk bilik kecemasan, unit rawatan terapi, laboratorium dan ruang rawatan. Selain di Jakarta, sebuah hospital observasi dan isolasi COVID-19 di Pulau Galang dekat Batam, Riau akan siap digunakan dalam waktu terdekat. Pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung, yaitu rumah isolasi dan rumah sakit. Wisma Atlet Kemayoran siap dijadikan rumah sakit darurat COVID-19 dan juga sebagai rumah isolasi. Pemerintah turut menjalankan ujian pantas di kawasan berpotensi sebaran COVID-19 yang berpusat di Jakarta. 150.000 kit tes ini hari ini sudah berada di tanah air yang kemarin dijemput dengan menggunakan pesawat Hercules ke Cina. Sehingga target kita adalah 1 juta kit untuk memeriksa kelompok yang berisiko di antara masyarakat kita. Kevin Budiarto, Jakarta, Indonesia. Di Thailand pula, sejumlah 25 kes positif COVID-19 direkodkan di wilayah selatan negara itu. Manakala 63 kes lagi dilaporkan masih menunggu keputusan ujian. Pejabat Kawalan Penyakit Berjangkit Wilayah Selatan Thailand memaklumkan kes paling tinggi direkod di Patani iaitu sebanyak 12 kes. 5 kes pula di Songkhla manakala Narathiwat dan Yala masing-masing 4 kes. Dalam perkembangan sama, Pegawai Kesihatan Daerah Nong Chik, Patani semalam turun padang memantau seorang jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Jemaah berkenaan bersama 4 lagi ahli keluarganya disahkan positif wabak itu dan sedang dikuarantin di rumah di Kampung Kuala Tanjung. Susulan peningkatan jangkitan, semua hospital di Patani, Yala dan Narathiwat menyekat sebarang kemasukan pelawat. Kerajaan Jerman mengesahkan Chancellor negara itu, Angela Merkel, positif wabak COVID-19 menerusi ujian yang dijalankan ke atasnya. Perkara itu diumumkan sendiri oleh jurucakap Merkel dalam satu kenyataan. Sehubungan itu, Merkel akan menjalani kuarantin selepas dipercayai pernah berhubung bersama seseorang yang turut positif wabak berkenaan.
Keputusan mengenai status kes Merkel itu diketahui pada Jumaat lalu dan doktor dilaporkan memberinya vaksin pada hari sama. Terdahulu, Merkel mengumumkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ke atas negara terbabit peraturan penjarakan sosial selain melarang sebarang perjumpaan yang membabitkan lebih dari 2 orang. Perintah berkenaan bakal dikuatkuasakan sekurang-kurangnya 2 minggu. Dalam pada itu, Syria melaporkan kes pertama COVID-19 membabitkan rakyatnya. Kementerian Kesihatan yang memaklumkan mangsa wanita berusia 20 tahun baru pulang dari luar negara. Dia telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan kini dikuarantin 14 hari. Sebelum ini, terdapat beberapa kes dilaporkan namun tiada pengesahan daripada Kementerian Kesihatan. Damsyik terdahulu mengumumkan sekatan ke atas pengangkutan awam selepas perintah berkurung dikuatkuasakan beberapa hari lalu. Sekolah, taman, restoran dan sejumlah besar institusi awam turut ditutup dengan pasukan tentera rejim dikerah berkawal. Pasukan perubatan dalam pada itu menyuarakan kebimbangan tahap tinggi risiko penularan virus itu di kem-kem pelarian yang padat. Penularan lebih cepat bakal berlaku dalam keadaan sedemikian. Sementara itu, keprihatinan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk membantu Iran dalam menangani wabak COVID-19 diselar oleh pemimpin agung Iran Ayatollah Ali Khamenei yang mengatakan negara Parsi itu tidak akan sesekali terpedaya dan menerima bantuan dari penipu. Jelas Khamenei menerusi perutusan yang disiarkan stesen televisyen tempatan Amerika Syarikat sepatutnya mendahulukan rakyatnya jika benar mereka mempunyai penyelesaian ke atas pandemik berkenaan. Sehingga semalam, Kementerian Kesihatan Iran mengumumkan lagi 129 kematian baru dengan kematian rasmi di negara itu kini mencecah 1,685 orang. Manakala lebih 1,028 kes baru dilaporkan dengan rekod terkini mencecah 21,638 kes positif. Wilayah Tehran merekodkan 249 kes baru dan wilayah Tengah Yazid di mana 84 pesakit baru direkodkan. Dalam pada itu, Khamenei menasihatkan rakyat Iran supaya semua orang mematuhi arahan pihak berkuasa untuk membasmi wabak itu. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ketika ini memberi impak kepada semua pasukan Liga Malaysia. Setakat ini, hanya 4 perlawanan dapat dijalankan dan turut terkesan pastinya perak antara pasukan yang masih belum tewas. Bagi pengendalinya, Mehmet Durakovic berharap pemain-pemain skuad The Boss Gores mengikuti modul latihan kecergasan yang ditetapkan. Mengakui ia situasi yang agak sukar buat Mehmet susulan Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Apatah lagi, berjumpa dan menghabiskan masa dengan pemain dan barisan kejurulatihan sudah menjadi rutin harian sejak sekian lama. Namun kini masing-masing dinasihatkan duduk di rumah. Hi, this is Coach Mehmet Durakovic from Perak FA. Please, to all the Malaysian people, please stay at home. It is very important that we cure this disease. Mengenai sesi latihan pasukan sepanjang cuti panjang ini, Mehmet memaklumkan fokus utama kini adalah memastikan pemain-pemain kekal cergas dan mereka telah diberikan modul latihan selain barisan kejurulatihan turut berkongsi video-video perlawanan membabitkan pasukan Perak dan pasukan lain untuk dianalisa. To all my players, hopefully you are doing the training program set by Sam. Hopefully everything is okay to you and your family and we will see each other soon. Selepas 4 perlawanan Liga Super musim ini, selain Johor Darul Takzim JDT, Perak masih belum tewas dan ketika ini di tangga kedua dengan 8 mata, ketinggalan hanya 2 mata di belakang JDT. Dengan itu, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Amir Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.